SAW, kerjakanlah salat ini kerana orang-orang yang salih sebelum daripada kita sedang pendengar melakukan ibadat salatnya siang dan malam di dalam kehidupannya. Maka janji Nabi SAW, salat inilah mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghalang daripada dosa-dosa dan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, yang sentiasa kita melakukan. Maka dengan adanya salat itu dapat insya-Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada beriman seorang kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan IKIM FM di saat ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Juga terima kasih kepada rakan setugas Farouk Zauji yang baru saja menemani anda dari jam 2 pagi hingga 6 pagi tadi. Alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini semoga mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan hari ini hari Khamis 9 hari bulan April 2015 bersamaan dengan 19 Jamadil Akhir 1436 Hijriah. Kepada anda yang mungkin baru nak gerak ke surau, mungkin baru nak gerak ke masjid, kami doakan semoga anda selamat sampai dan semoga dapat menunaikan solat subuh dengan khusyuknya, insya-Allah. Warna pagi hari ini, saya dan Mas akan menemani anda insya-Allah selama 4 jam hingga jam 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami, ada banyak perkongsian menarik yang insya-Allah akan kami kongsikan bersama dengan anda pendengar IKIM FM sekalian. Warna pagi. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03 6204 6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil,
فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. La ilaha illa ant subhanaka Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lindungilah kami dari apa yang kami takuti. Jauhkanlah kami dari golongan yang zalim. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Stay tuned, we'll be back for more tips on positivity on IKIM FM. This message is brought to you by IKIM FM. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها
اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل عندما حلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعماء لك والعز لا شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد 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 لك لبيك إن الحمد. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah,
kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya sikap penghormatan terhadap junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kewafatannya, begitu juga dengan sikap memulia dan mentakzim baginda, merupakan komitmen yang mesti dilakukan seperti mana berlakunya ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sikap pentakziman ini harus dizahirkan ketika nama baginda disebut, ketika hadis diucapkan, ketika sunnah dibicarakan, ketika nama baginda didengar, ketika sirahnya diriwayatkan, ketika berinteraksi dengan keluarga dan keturunan baginda. Begitu juga ketika mentakzim para ahli bait dan para sahabatnya. Sidi Abu Ibrahim At-Tajibi radhiyallahu anhu berkata, wajiblah bagi setiap pribadi mukmin setiap kali menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan hati, khusyuk, mensopankan keadaan diri dan berhenti dari pergerakan anggota. Hendaklah dia apabila menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam merasai kehebatan dan kebesarannya, dengan sekira-kira itulah yang akan dirasai kalau dia menghadap junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi hendaklah seorang mukmin itu beradab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana adab yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Abdul Fadl rahimahullahu taala mengomentari kenyataan tadi dengan katanya, seperti itulah sikap salafus saleh para pendahulu kita dan imam-imam agama kita di zaman-zaman terdahulu ridwanullahi alaihim ajmain. Adapun Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, apabila disebutkan tentang junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka akan pucatlah beliau dan membongkok badannya. Hal itu menyebabkan para muridnya merasa simpati dan serba salah. Satu hari beliau ditanya tentang halnya itu, lalu menjawab, aku tidak melihat ada kewajarannya kritikanmu terhadap halku itu. Sesungguhnya aku telah melihat Sidi Muhammad bin Al-Munkadir yang merupakan penghulu para qari Al-Quran. Tidaklah kami menanyakannya tentang suatu hadis, melainkan beliau menangis sampai kami jatuh kasihan padanya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang beliau itu suka bergurau dan banyak tersenyum. Namun jika disebutkan kepadanya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pucat lesilah wajahnya. Sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Al-Qasim, cucu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum, apabila menyebut junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun memandang kepada air mukanya yang berubah seperti hilang darah. Lidahnya jadi kering, tak mampu berbicara lagi kerana merasai kehebatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Orang yang kesedaran keegoan dengan kesedaran ketuhanan lain cara hidup. Kesedaran keegoan suka bersaing, cepat nak marah, nak banyak, nak lebih, sangat fikir apa orang kata, sangat fikir tentang title dan benda-benda luar ni kereta. Dan yang ketujuh, selalu fikir apa dia buat tu hasil usaha titik berloku tu kedekut tau. Sedangkan orang kesedaran ketuhanan ni, dia selalu sentiasa bekerjasama. Yang kedua, kalau bercakap tak betul tak apa, asalkan jaga silaturahim. Yang ketiga, sentiasa baik. Yang keempat, selalu dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, sentiasa murah hati. Yang keenam, sentiasa
memperbaiki diri, dan ketujuh menerima manusia seadanya. So kalau kita nak sabar tadi, kita disiplin. Disiplin maknanya kita buat benda yang kita suka, tak suka kita buat juga pasal kita memang nak buat, pasal kita ada matlamat kita tawaduk. Sebab tawaduk ciri senang masuk syurga. Apa kata kita label kita hari-hari, oh ini jadi ahli syurga. So bayangkan perangai ahli syurga macam mana. Ahli syurga muka senyum, kunci pintu syurga orang yang murah hati, Allah paling sayang, orang paling bermanfaat. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. So kalau kita bergantung pada rahmat Allah, kenapa tak beri rahmat pada orang? Sebenarnya kita banyak mesti refleksi diri dan sentiasa berfikir setiap dia panggil hidup dengan kesedaran. Banyak orang ni tak sedar, dia buat je ikut rutin macam robot. Alhamdulillah, Hikim FM, pilihan utama anda bersama saya Mazlina Ismail dan Luke. Ya, saya bersama dengan anda pada pagi ini. Kita akan terus menemani anda sampailah anda berada dalam keadaan yang hebat. Kita hebat, anda hebat. Sentiasalah. Maknanya Hikim FM menemani sepanjang hari 24 jam bersiaran secara langsung untuk anda. InsyaAllah. Terima kasih rakan tugas Farouk yang telah menamatkan tugas. Dan waktu ini 6.20 pagi. InsyaAllah kita harapkan semua dah sihat, bangun bersemangat. Jangan duduk termenung, bangun termenung. Betul mak, ada yang bangun. Masa depan ada yang bangun dan terus termenung. Apa aku nak jadi ni? Allahu Akbar. Bangun jangan lupa memperbanyakkan syukur. Alhamdulillah buka mata sihat. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu selalu berfikiran positif. Selalu orang kata menganggap semua yang berlaku itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Dan teman-teman pun harapnya dah menunaikan solat fardu subuh. Kerana maksudnya untuk solat fardu subuh hari ini Luke, sebentar tadi pada jam 5.45 pagi. Betul ya. Dan insyaAllah sesungguhnya orang-orang yang beriman meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Memanglah kadang-kadang nak bangun pagi, nak urus anak, itu dan ini kan, waktu pagi tu kadang-kadang dread nak bangun, nak buat kerja. Tapi insyaAllah sebenarnya kalau orang yang sabar, ada pertolongan daripada Allah SWT memudahkan. Ya betul Mas. Memang jam-jam gini 6.21 pagi sehingga ke 7 pagi memang time-time crucial orang kata tu untuk menyiapkan anak pergi sekolah. Cabaran ni banyak cabaran nak mewujudkan anak, cabaran nak menyiapkan sarapan, cabaran nak meminta anak pergi keluar tunggu, jangan lari-lari, nanti baju kotor. Tapi berita baiknya kalau kita tak berkesempatan bersenam lah, macam mungkin ada orang dia tak ada schedule pagi yang ketat tu, dia dapat bersenam. Tapi sebenarnya mereka yang mempunyai aktiviti pagi yang sibuk ni juga sebenarnya mengeluarkan peluh dan membakar kalori tanpa perlu bersenam secara apa orang panggil tu formal lah kan. Nak kena ke gym, macam Luke kan selalu ke gym, perlu jogging keluar. Sebab dengan melakukan kerja rumah seperti mengemas, menguruskan keluarga, masih boleh menurunkan berat badan secara perlahan-lahan kalau kena caranya lah. Contohnya kan, kalau waktu memasak pun dikatakan ibu yang masak-masak tu laju-laju semua tu, macam chef kan. Anda sebenarnya membakar 154 kalori dalam hanya masa 1 jam. Serius memang Tapi biarlah masak tu, masaklah makanan berkhasiat dan tak banyak lemak kan. Sekali kita dah kurang 154, kita tambah betul ya. Jangan bila dah bersenam, mengeluarkan kalori, membakar kalori, mengeluarkan peluh dan sebagainya, tiba-tiba bila time makan dia tambah. Dia bakar 120, dia tambah kalori 300 kalori. Janganlah tengah hari pergi pasar jogging lagi. Okey, insyaAllah kita akan terus bersama dengan anda. Tak kira apa jua aktiviti anda, jadikan Hikim FM peneman setia anda, insyaAllah. Halim Ahmad selepas ini Luke. Dengan lagunya Dalam Sujud Cintaku. Terus kita bersujud istiqamah dengan Allah SWT, insyaAllah. Bona pagi. Berikanku segala-galanya dan kau mengujiku dengan cinta dunia yang sungguh indah, dan kau hiaskannya dengan intan permata, dengan jua wanita
dan kedudukan yang memalingkanku daripadamu. Dalam menikmati kurniaanmu tak terucap lafaz terima kasihku. Namun untuk jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku fana ku diulit rindu. Getirnya cemas di kalbu, takut hidup tanpa redha. Hanya karenamu Tuhanku, aku hidup dan ku akan kembali padamu. Hanya padamu dalam sujud cintaku. Dalam menikmati kurniaanmu tak terucap lafaz terima kasihku. Namun untuk jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku ku duduk. Getirnya cemas di kalbuku, takut hidup tanpa redha. Kau berikanku segala-galanya dan kau mengujiku dengan cinta dunia yang sungguh indah. Dan kau janjikanku dengan ayat-ayatmu di sana menanti. Di syurga kau penuhi dengan cinta dan kasihmu, ya Rabbi. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebab dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. La ilaha illallah الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله
الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Kota Kinabalu 93.9. Warna Pagi KMFM terus menemani anda pada waktu ini 6.30 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Yang nak pergi jogging tu selamat berlari. Jaga-jaga kalau ada lubang elak. Jangan berlanggar pula, nanti jatuh susah pula nanti kan. Baik, sebenarnya nanti akan kami siarkan kepada anda tafsir Al-Quran. Ikuti pengajian tafsir surah Yusuf bahagian ke-47 bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Syakir Uthman, pensyarah kanan UPM, terbitan Ustaz Haji Mahathir Syahrudin. Selamat mendengar Warna Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah pada kali ini macam biasa kita nak terus perbincangan kita dalam surah Yusuf untuk kita mendekatkan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan pengajaran dan juga periktibaran untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita di atas dunia yang sementara ini. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan ayat 21 surah Yusuf. Kita masih lagi di permulaan ayat yang Allah sebut wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi, tentang bagaimana orang yang membeli Yusuf itu dia daripada Mesir, kerana Nabi Yusuf dijual di Mesir. Dan kita dah bincang sedikit tentang Mesir itu sendiri yang merupakan tempat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan juga sebagai sambungan perbincangan kita, sambungan daripada siri yang lalu tentang bagaimana ahli-ahli sihir Fir'aun yang pada peringkat awal mereka itu bersama-sama dengan Fir'aun, dan disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dalam banyak tempat mereka dijadikan sebagai satu perumpamaan pula, satu gambaran golongan yang beriman, yang sabar, yang syahid, yang saleh setelah mereka mengetahui kebenaran. Kita tahulah bila mana mereka ahli sihir ni, mereka tahu bagaimana sihir, bagaimana tidak. Lalu bila mereka berdepan dengan Nabi Musa AS, mereka lempar tali itu, tali jadi ular. Mereka tahu itu adalah sihir, sebab sihir ini adalah menyihirkan pandangan mata aja. Yang sebenarnya tali itu tali juga, dia bukan ular. Tetapi berbeza dengan Nabi Musa AS, pada tak kala itu dia melontar tongkatnya itu, tongkatnya menjadi ular sungguh yang menelan semua ular-ular ataupun tali-tali yang jadi ular golongan sihir tadi. Jadi penyihir-penyihir ini ataupun ahli sihir ini, mereka mengetahui yang datang dari Nabi Musa ini bukan sihir, sebab mereka ahli sihir, maka lebih mengenal mana sihir mana tidak. Lalu akhirnya mereka mengetahui bahawa yang datang daripada Musa itu merupakan satu mukjizat, dan akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sinilah mereka diugut untuk
potong kaki mereka, tangan mereka secara bersilang dan nak disalib mereka sehingga mati. Sekiranya mereka tetap bersama-sama dengan Nabi Musa atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 72-73, Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana 'alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim, ayat 72-73 surah Taha. Yang mana golongan sihir itu, ahli sihir itu, bila mana mereka diugut oleh Fir'aun, mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami daripada mukjizat-mukjizat yang terang dan nyata, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang kau nak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanya dapat menghukum dalam kehidupan dunia ni saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya, dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Jadi daripada ayat ini menunjukkan betapa golongan ahli sihir itu akhirnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dibunuh oleh Fir'aun, tetapi mereka gugur sebagai syahid, sebagai saleh, sebagai orang beriman yang sabar dalam mempertahankan akidahnya. Ini semua berlaku di bumi Mesir, saudara. Begitu hebatnya yang kata Mesir ni, macam-macam ada. Kita tak lupa juga bagaimana Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Isa Syafi'i juga pernah berada di Mesir. Jadi Mesir ini merupakan tempat yang hebat, dan di sini kita lihat bagaimana Mesir menjadi tempat kediaman ataupun tempat Nabi Yusuf dijual, dan seterusnya Nabi Yusuf akan bertapak dengan begitu hebat di Mesir ini. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini juga kalau kita tengok, wa qala alladhi ishtarahu min Mesir limra'atihi, iaitu pada menteri tadi yang membeli Nabi Yusuf AS, dia berkata kepada limra'atihi. Limra'atihi ini ataupun Imra'atul Aziz ini siapa dia? Imra'atul Aziz ini disebut dalam tafsir At-Tabari juga menukilkan bahawa namanya Ra'il binti Ra'ail, sebagaimana disebut oleh Ibn Ishaq dan dinukilkan dalam At-Tabari. Walau bagaimanapun, masyhur di kalangan orang Arab, nama dia Zulaikha. Nama dia adalah Zulaikha. Itu yang masyhur namanya. Dan bila disebut tentang imra'ah, imra'ah ini merujuk kepada, walaupun imra'ah, kalau kita tengok makna word, makna asalnya imra'ah ini wanita. Sebab apa dalam ini disebut, dia mengatakan pada wanitanya, tapi maksud wanita di sini adalah isterinya, kerana perkataan wanita itu juga disebut sebagai imra'ah yang bermaksud isteri, sebagaimana juga disebut dalam ayat Quran yang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada al-i'jaz, mukjizat ataupun al-i'jaz dari sudut bayani, kita mendapati sebenarnya dalam Al-Quran ini, bila Allah Ta'ala sebut imra'ah yang merujuk kepada makna isteri, dia ada makna tersendiri. Sebab ada juga ayat Quran yang Allah sebut zauj, yang makna asal kepada isteri itu zaujah, zauj. Zauj itu makna pasangan, isteri. Tetapi imra'ah itu asalnya makna wanita, tapi disebut wanita itu nak menggambarkan isteri. Namun begitu, dalam penggunaan dalam Al-Quran, memang ada beza penggunaan zaujah dan juga al-mar'ah atau imra'ah. Bila digunakan mar'ah sebagai isteri dan bila tidak digunakan. Apabila kita meneliti ayat Quran, saudara, bila kita menganalisis, kita cuba memahami ayat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan hikmah, kita dapati bahawa perkataan zauj, perkataan zauj dalam bahasa Arabnya, zaujah tu, zauj itu dia diletakkan ataupun disebut dalam Al-Quran sekiranya hubungan suami isteri itu adalah sempurna antara suami dan isteri. Sama ada sempurna itu dari sudut kesepadanan, ataupun dari sudut jiwa, dari sudut agama, atau dari sudut jenis dan pelbagai lagi. Mana ada kesepadanan, dia disebut sebagai zauj. Tetapi kalau ada tidak ada, maknanya salah satu kesepadanan itu tak muncul atau tak lengkap, maka Al-Quran akan menyebut perkataan imra'ah yang merujuk kepada isteri, tak sebut zauj.
Contohnya tuan-tuan, kita melihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan daripada diri kamu itu azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu tenteram dengannya, dan dijadikan kamu, antara kamu itu mawaddatan wa rahmah, kasih sayang, rahmat merahmati di antara satu sama lain. Dan itulah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan juga kita lihat digunakan perkataan azwaja, dan di situ apabila merujuk kepada pasangan-pasangan yang seragam ataupun yang kita kata lengkap, melengkapi dalam semua hal keadaan, disebut sebagai zauj. Contohnya saudara, kita tengok antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Allah Ta'ala sebut, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, Allah Ta'ala sebut, kamu tinggallah bersama isteri kamu dalam syurga. Di sini Allah sebut zauj, merujuk kepada isteri dengan menggunakan perkataan zauj. Kerana apa? Kerana keseragaman atau kesepadanan antara Adam dan Hawa itu berlaku dalam pelbagai keadaan. Tetapi saudara, ada sedikit ketidakseragaman antara suami isteri itu. Ada manik, kita kata ada satu benda penghalang, maka di situ Allah Ta'ala akan menggunakan imra'ah, tidak menggunakan zauj. Sebagai contoh, Allah sebut imra'atun Nuh, isteri Nabi Nuh. Imra'atul Lut, isteri kepada Nabi Lut. Walaupun isteri Nabi Nuh disebut sebagai imra'ah, tak sebut zauj. Sebab tak sebut zauj Nuh, zauj Lut. Kerana ada perbezaan dari sudut suami isteri itu. Kerana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ tidak ada keseragaman, tidak ada kesepadanan dengan Nabi Lut itu sendiri dan juga Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana firman Allah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan tentang bagaimana golongan yang kufur, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, yang mereka itu berada di bawah, sepatutnya bawah ada suami yang saleh, yang hamba Allah Ta'ala yang hebat, yang saleh, tetapi mereka telah melakukan khianat kepada para nabi tersebut. Maka mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak sama dari sudut kesepadanan antara suami isteri sebab mereka kufur. Tetapi Nabi itu membawa risalah. Jadi di situ digunakan sebagai imra'ah. Allah telah meletakkan perkataan imra'ah, tidak meletakkan perkataan zauj. Begitu juga dalam ayat yang kita baca sebelum ini tadi, ayat tentang imra'atu Fir'aun, iaitu tentang bagaimana Allah Ta'ala bagi perumpamaan tentang golongan yang beriman, iaitu isteri pada Fir'aun. Dalam kes ini, isterinya Asiyah binti Muzahim beriman pada Allah. Fir'aun tak beriman. Sekali lagi, tidak wujud kesepadanan antara keduanya. Allah sebut imra'ah, Allah tak sebut zauj. Kerana tidak ada kesepadanan. Maka di sini kita lihat bagaimana hebatnya takbir ayat uslub Al-Quran ketika mana mendatangkan setiap perkataan itu ada dia punya keadaan yang tertentu. Seumpama kalau kita lihat lagi Al-Quran menceritakan tentang doa Zakaria yang memohon supaya mendapat anak. Maka pada ketika itu isterinya mandul, tidak melahirkan. Maka dengan sebab itulah last sekali barulah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan, iaitu menjadikan isterinya walaupun mandul pada peringkat awalnya akhirnya mempunyai ataupun hamillah, melahirkan. Dan kita lihat kedua-dua itu bagaimana penggunaan ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza. Yang pertama, ketika mana dirakamkan oleh Allah dalam Quran, bagaimana Nabi Zakaria berdoa menyatakan wa kanat imraati aqra. Wa kanat imraati aqra adalah isteriku, dengan menggunakan imra'ah, aqirah, mandul. Jadi ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana mandulnya isteri kepada Nabi Zakaria, disebut perkataan imra'ah. Kerana apa? Di situ tidak ada kesepadanan antara keduanya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Aku telah tua, nak dapat anak. Macam mana kan? Telah sampai tua dah, kibar, wa imra'ati aqir. Isteriku pula akhir. Jadi digunakan imra'ah di sini kerana pada waktu itu kesepadanan itu tidak kita lengkap betul-betul di antara suami dan isteri. Walaupun kedua-duanya beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu mana dari sudut keimanan tak ada masalah, tapi dari sudut mandul dengan tak mandul itu, dari sudut itu, itu juga digunakan perkataan imra'ah. Tetapi
Selepasnya bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang telah diterima doa ataupun diperkenankan, Allah Ta'ala memberi rezeki, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok bagaimana Allah sebut, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kalau kita perasan di sini Allah sebut wa aslahna lahu zawjah. Di sini cerita yang sama, cerita tentang isteri Nabi Zakaria AS. Maksud dia, dan sebut kalau peristiwa Nabi Zakaria, sebut peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Maka kami perkenankan doanya, kata Allah, dan kami kurniakan kepadanya anak Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul itu untuk melahirkan anak baginya. Di sini Allah sebut wa aslahna lahu zawjahu. Sebab apa zauj? Sebab di sini sudah hilanglah tadi akhir mandul tadi, sudah berlakunya suatu kita kata keseragaman ataupun kesepadanan. Jadi di sini daripada ayat ini juga menunjukkan kesimpulannya daripada ayat yang sama yang menceritakan cerita yang sama Nabi Zakaria juga, iaitu sebelum dapat anak disebut imra'ah kepada isteri Nabi Zakaria, lepas dapat anak disebut zauj. Kerana apa perbezaan itu? Kerana berlakunya sesuatu kita kata ketidaksepadanan. Maka disitulah betapa detailnya satu-satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaji itu, maknanya di situ ada maknanya yang tersendiri yang kita boleh mengambil pengajaran dan juga periktibaran. Maka dalam ayat ini kalau kita tengok sebab apa Allah Taala sebut tentang Al-Aziz itu, dia menyatakan limra'atihi, kepada isterinya dengan perkataan imra'atihi, sudah tentu ada maksud di situ bahawa tidak ada kesepadanan antara kedua mereka, iaitu disebut antara lain disebut bahawa Al-Aziz itu lelaki yang mandul, makna tidak ada sepadanan antara suami dan isteri. Maka disitulah antara hikmah dia nak mengambil Nabi Yusuf itu sebagai anak. Dalam ayat ini juga, kalau selepas ayat ini kalau kita tengok, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, atau boleh kita ambil dia sebagai anak. Maka di sini para ulama juga atau ahli tafsir juga menyatakan bahawa Al-Aziz ini dia seorang lelaki yang mandul. Maka di situ antara hikmah juga kita tengok bahawa Allah Ta'ala menggunakan perkataan imra'ah di sini merujuk kepada berlaku ketidaksepadanan dari sudut itu antara suami Aziz tadi dengan Zulaikha isterinya itu. Apapun saudara, banyak lagi perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada seri akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Aiz Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amalin Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai
kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menguraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan, dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Assalamualaikum, teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda, daripada saya, Hafiz Hamidun. Terima kasih Hafiz Hamidun menyampaikan kepada anda terus mendengar IKIM FM Warna Pagi, menemani anda pada hari ini. Masih lagi bersama dengan Mas dan Luke. Betul, Alhamdulillah. Baru saja selesai sebentar tadi rancangan tafsir Quran. Dan ada lagi ke yang belum bangun pagi? Jangan macam tu. Kerana kalau anda tak bangun pagi memang rugi. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh anda lakukan untuk pagi. Dan orang-orang yang berjaya sebenarnya semuanya bangun pagi, awal pagi, kena sebelum subuh lagi. Sebabnya bila kita bangun pagi, itulah kita boleh fikir apa nak buat hari ni, apa kebaikan, nak pergi mana, nak susun jadual. Kalau kita dah bangun terkucuk-kucuk, tak sempat nak fikir apa benda kebaikan ataupun benda yang baru yang kita nak cuba. Ya, betul. Dan kita akan bersama dengan seseorang di talian ni, rakan sahabat artis kita di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi apa khabar kita? Yes, selamat pagi, baik. Kita sebenarnya berkongsi dengan Hafiz sebab dikatakan, rakan-rakan kita semua katakan Hafiz ni orang yang morning person, orang yang pagi-pagi lah. Dan untuk maklumat rakan-rakan kita, Hafiz Hamidun adalah pengarah kreatif Artifacts. Selamat, betul Hafiz ya? Okey, Hafiz sebagai seorang pengarah kan, mesti Hafiz amalkan bangun pagi, banyak kerja, mesti bangun pagi 4:30 pagi dah bangun, betul? Apa yang memberi semangat untuk Hafiz bangun pagi-pagi itu selalunya Hafiz? Dari sini ya, saya yalah, sebab kita solat subuh on kan, tapi selalunya memang saya rasa lepas subuh tu kita kena start dah. Kita kena jadi ada proverb, English proverb dia kata early bird get the worm. Betul. Agaknya pagi-pagi tu ke yang beri inspirasi menghasilkan lagu-lagu, lirik-lirik yang terbaik tu? Sebenarnya tak juga. Pada saya reason dia sebab kita pagi, bila pagi ni bila kita dah start segala-galanya di waktu pagi, jadi kita ada macam-macam advantage. Sebab kita tak rushing, jadi kita tahu kita tak rushing, minda kita lebih fresh. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, ke jalan pun dia banyak advantage. Tapi sebenarnya kalau bercakap pasal inspirasi, memang pagi ialah waktu yang terbaik. Apa kan, maksudnya masalah pun kita boleh clear. Kemudian kalau kita nak fikir, kita jadi lebih rasional berbanding dengan kalau kita start lambat tu tengah hari. Dah rugi banyak lah masa, energi tu dah rugi lah ya. Okey, baik, terima kasih Hafiz Hamidun. Hafiz, nasihat untuk pendengar sikit, 30 saat. Nasihat tak tahu pula pada saya, kita kena jadi positif, kena cuba dulu. Kadang ada orang yang kata Masya Allah penat, mengantuk dan mungkin student rasa nanti tak pergi kelas, tapi kena cuba dan tapi kena susun jadual betul-betul supaya kita menjadi morning person. Betul. Terima kasih Hafiz kongsi dengan kita. Selamat berjaya kita ucapkan, dan moga-moga hari ni lebih baik dari semalam untuk Hafiz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Okey, terus bersama di waktu ini bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan terus 7 pagi nanti berkongsi bersama untuk apa dia, Luke? Jam Kita 7 pagi akan berkongsikan banyak perkara, antaranya laporan akhbar dan juga waktu solat di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan insyaAllah jangan ke mana-mana, terus bersama kami di IKIM FM. Pilihan utama anda. Hafiz Hamidun, kasih padamu. Wah, banyaknya berbelanja. Iya, Kak. Sekarang ni saya dah jadi pelanggan tetap kedai SRM. Keperluan dapur, produk kesihatan dan penjagaan diri semuanya ada. Betul tu. Semua barangan ni keluaran Muslim dan semestinya halal. Kita boleh berbelanja tanpa was-was. Sekarang ni mereka dah keluarkan produk baru. Susu kambing SRM. Memang sedap, Kak. Kami sekeluarga amat menggemarinya. Ya, Kak pun nak cubalah. Hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau layari sahabatrozal.com. Produk Muslim pilihan anda. Sahabat Rozal Marketing atau SRM adalah syarikat 100% milik Bumiputra Muslim yang ditubuhkan pada tahun 2006. Matlamat penubuhannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap umat Islam, iaitu memasarkan produk-produk halal keluaran Muslim dengan slogan Produk Muslim Pilihan Anda. Atas sokongan semua, kini SRM maju setapak lagi dengan mengeluarkan produk sendiri, iaitu susu kambing SRM. Susu kambing SRM dihasilkan dengan menitik beratkan kualiti dan kandungan susu kambing asli yang tinggi. Susu kambing SRM dikilangkan di kilang Muslim yang berstatus GMP dan HACCP serta mendapat pengiktirafan halal JAKIM. Dijamin halal, suci, lagi bersih dan boleh dinikmati tanpa was-was. Kelebihan susu kambing SRM, rasanya sedap dan berkhasiat dan tidak berbau hamis. Pak ekonomi lebih menjimatkan wang anda. Minuman utama seisi keluarga. Susu kambing merupakan minuman berkhasiat yang menjadi amalan para anbiya serta generasi terdahulu hinggalah sekarang. Gabungan kalsium dan fosforus dalam susu kambing mampu mengaktifkan rembesan hormon untuk perkembangan minda dan pembesaran tubuh badan, membantu saraf berfungsi dengan baik dan membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan gigi. Susu kambing SRM sesuai untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas, pelajar sekolah, remaja hingga warga emas, termasuk ibu hamil dan menyusukan anak. Bertukarlah kepada susu kambing SRM sekarang. InsyaAllah anda sekeluarga pasti akan menyukainya. Dapatkannya di pasaran sekarang. Pengedar diperlukan segera di seluruh negara. Sila hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau 019-777-3194, 019-777-3194 atau layari sahabatrozal.com. Setiap titisan penuh keberkatan. Terbaik dari SRM. Nama kebenaran dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan, walau diri bisa menakluki tata, tetap rendah hati penuh sederhana. Lillahi ta'ala, azimat yang berharga. Rasulullah
mulia Rasulullah, engkau tinggalkan semangat juang tertinggi membina satu akidah, membangun iman, bertahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan, akan selamat